Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 11 Januari bersama saya, Pia Enadia. Kita mulakan dengan perkembangan kemelut politik di Sabah. Adun Tanjung Keramat, Shah Helmi Yahya hari ini dilantik sebagai Timbalan Ketua Menteri Sabah yang baru sekaligus menggantikan Adun Lamang Bong Mokhtar Radin. Shah Helmi dilantik sebagai Timbalan Ketua Menteri 3 dan diberi portfolio Menteri Kerja Raya. Selain Bong, Haji G turut menggugurkan dua lagi anggota kabinetnya iaitu Adun Karambunai Yaakob Khan dan Adun Sukau Jafri Arifin. Untuk rekod, kedua-dua adun itu dari BN. Presiden Parti Solidariti Tanah Airku Star Jeffrey Kitigang selaku Adun Tambunan dinaikkan pangkat menjadi Timbalan Ketua Menteri 1 dan memegang portfolio pertanian dan perikanan. Jawatan Timbalan Ketua Menteri 2 pula disandang oleh Adun Kundasang Dr. Joel Chim Gunsalam dari Parti Bersatu Sabah, PBS. Beliau juga memegang portfolio Kerajaan Tempatan dan Perumahan. Turut dilantik menganggotai barisan Kabinet Sabah ialah dua wakil rakyat Pakatan Harapan, Adun Api-Api Christina Liu dan Adun Luyang Pong Jin Zee. Liu dilantik sebagai Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, manakala Pong sebagai Menteri Pembangunan Perindustrian. Dalam satu kenyataan hari ini, Haji G berkata rombakan kabinet adalah perlu bagi tujuan mengukuhkan kerajaan negeri sekarang. Menurut Haji G, menyedari keperluan untuk membentuk satu pentadbiran inklusif, beliau telah memasukkan Adun dari Pakatan Harapan ke dalam Jemaah Menteri sebagai tambahan di samping wakil dari BN dan GRS. Tambah Haji G lagi, adalah penting bagi kerajaan negeri di bawah pimpinannya dapat berfungsi sebagai satu pasukan yang bersatu padu dan berkongsi aspirasi yang sama dibina atas kepercayaan dan saling menghormati. Mengulas rombakan kabinet, Bong berkata UMNO negeri tidak mengiktirafkan kabinet baru tersebut dan mendakwa Haji G telah membeli 5 wakil rakyatnya. Pengurusi BN Sabah itu turut menggelar Shah Helmi dan seorang lagi adun BN, James Ratib, sebagai pembelot kerana tidak mendapat kebenaran untuk menyertai kabinet Haji G. Bong menegaskan bahawa kedua-dua adun terbabit tidak mewakili UMNO dan Haji G tidak sepatutnya mengatakan bahawa UMNO diwakili dalam kabinet baharunya. Awal pagi tadi, Haji G merombak kabinetnya dengan menggugurkan Bong dari Timbalan Ketua Menteri dan digantikan dengan Shah Helmi. Haji G turut membawa masuk dua adun Pakatan Harapan iaitu Adun Api-Api, Christina Liu dan Adun Luyang, Fong Jin Zee. Rombakan itu dibuat beberapa hari selepas UMNO Sabah menarik balik sokongan pada Haji G. Gabungan Rakyat Sabah GRS bagaimanapun berjaya mempertahankan kepimpinannya dengan sokongan 5 adun UMNO dan 7 adun PH. Sementara itu, UMNO masih belum membuat sebarang keputusan berhubung tindakan 5 adun parti itu di Sabah yang menyertai kabinet Haji G. Setiausaha Agungnya, Ahmad Maslan berkata, isu itu akan dibincangkan selepas Perhimpunan Agung UMNO 2022. Itu kita cerita kemudian lah. Sebab kerajaan Sabah ni begitu unik sekali dan kita harap segalanya akan stabil kembali lah. Saya harap begitu dan saya harap segala persoalan-persoalan akan dijawab dengan baik. Mengulas mengenai perkembangan Perhimpunan Agung UMNO yang bermula hari ini, Ahmad menjelaskan hanya 4 parti komponen BN dan wakil Friends of BN dijemput pada perhimpunan kali ini. Menurutnya, ini kerana parti itu ingin memberi tumpuan kepada isu dalaman termasuk mengenai persiapan pilihan raya negeri yang akan datang serta prestasi UMNO di PRU 15. Walaupun kita telah menang dalam 7 PRK, kita menang 21 daripada 28 kerusi atau 75% di Melaka dan kita juga menang 40 daripada 56 kerusi di Johor atau 72%. 7 PRK dan 2 PRN
yang kesemua presidennya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi tentunya. Kenapa masa PRU kita tidak dapat mengulangi kejayaan 2 PRN dan 7 PRK? Jadi tentu ada sebab-sebab luar biasa yang berlaku. Berita seterusnya. Naib Presiden UMNO Mahathir Khalid mengakui berada di London ketika spekulasi percaturan untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan tular di media sosial. Bagaimanapun, Mahathir menegaskan dia langsung tidak terlibat dengan usaha yang digelar sebagai langkah London itu. Bercakap kepada Malaysia Kini hari ini, Mahathir berkata walaupun berada di bandar itu, namun dia tidak bertemu dengan orang-orang yang disebut terlibat dalam langkah London. Mahathir berkata demikian dalam pertemuan bersama media di sempena Perhimpunan Agung UMNO 2022 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur hari ini. Dakwaan percaturan itu didakwa membabitkan pemimpin kanan UMNO dan Perikatan Nasional. Bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob pada 4 Januari lalu telah menafikan dia mempunyai kaitan dengan perkara itu dan menyifatkannya sebagai fitnah yang berniat jahat. Dalam pada itu, Mahathir berkata, dia tidak mungkin akan terlibat dalam usaha menjatuhkan kerajaan perpaduan ketika dia sendiri merupakan antara pemimpin UMNO yang menyokong kepimpinan Anwar. Mahfuz Omar menyifatkan kerjasama antara PH dan BN dalam pilihan raya negeri yang akan datang hampir pasti akan berlaku. Pengurusi PH Kedah itu berkata, langkah bergerak solo dan menentang satu sama lain hanya akan memberi mesej buruk pada kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Tambah naib Presiden amanah itu lagi, PH di peringkat nasional telah pun memberi lampu hijau kepada semua pemimpin untuk mengadakan perbincangan awal bersama BN bagi menghadapi pilihan raya negeri. Di peringkat Kedah misalnya, menurut Mahfuz, pemimpin amanah termasuk dirinya telah bertemu dengan pengurusi BN negeri Jamil Khair Baharum untuk membincangkan kerjasama itu. Pada pilihan raya umum ke-15 PRU 15 yang lalu, Perikatan Nasional PN telah memenangi 14 daripada 15 kerusi parlimen di Kedah. Dr. Taufik Johari dari PKR yang juga anak kepada bekas ahli Parlimen Sungai Petani Johari Abdul merupakan satu-satunya wakil rakyat PH yang menang di Kedah. Taufik mempertahankan kerusi bapanya selama 3 penggal berturut-turut dengan majoriti 1,115 dalam pertarungan 5 penjuru. Khairi Jamaluddin akan memastikan UMNO tetap menyokong kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim jika dia atau sekutunya dipilih menjadi Presiden Parti. Bekas Menteri Kesihatan itu berkata dia tidak menyokong kaedah pintu belakang sambil menambah dia sebaliknya mahu kerajaan Anwar kekal dan stabil. Khairi yang juga bekas ahli Parlimen Rembau itu bercakap pada forum anjuran Institut ICAS Yusof Ishak Singapura yang turut dihadiri Menteri Pengangkutan Anthony Loh. Sementara itu, Khairi menganggap pemilihan UMNO akan datang adalah sangat penting dan mungkin boleh membawa kepada pembaruan kepada parti terbabit. Katanya ia akan menentukan sama ada UMNO akan kekal relevan atau bakal bersemadi. Untuk rekod, Khairi adalah antara nama yang disebut-sebut mungkin dicalonkan untuk jawatan Presiden UMNO. Desas-desus itu semakin kuat bertiup apabila dia dilihat tidak sependapat dengan pemimpin tertinggi parti itu Ahmad Zahid Hamidi, terutama ketika pencalonan PRU ke-15. Dalam forum di Singapura semalam, bekas Ketua Pemuda UMNO itu juga berkata dia masih sedang membuat keputusan untuk mencabar Ahmad Zahid dalam pemilihan parti tidak lama lagi. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, PIN Nadia, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com.
Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi. Cut. Thank you. Settle. Apa ada audio? Okay, Mat, ada tu. Dia tak payah setting apa-apa